Kisah yang kedua ni adalah mengenai kisah seram gangguan cermin misteri. Kisah seram yang dikongsikan ini adalah kisah benar yang dialami oleh Ina. Perkongsian ini dilakukan oleh kawan Ina supaya kita boleh mengambil iktibar daripada kisah seram ni. Gangguan yang dialami oleh Ina sesuatu di luar jangkaan manusia. Cerita ni berkisar gangguan di rumah kondo yang pernah didiami oleh Ina. Jadi, jom kita layan. Bukan saya kan? Bukan. Itu lain. Ina ni lain. Ina ni dia pemerhati dunia ni, dia terkejal sikit. Tak adalah, terlampau berani. Okey, kita teruskan ya. Kawan aku ni, aku gelarkan dia Ina je lah ya. Ina ni baru pindah dari Puchong ke Mount Kiara. Nama tempat atau alamat aku takkan nyatakan di sini. Harap maaf lah ya. Rumah baru dia tu memang cantik dan juga mahal. Dia berpindah ke situ kerana berdekatan dengan pejabat di mana tempat dia bekerja. Rumah dia ni jenis kondo kot. Aku pun dah tak berapa ingat lah. Ina betul-betul gembira sebab dah lama dia impikan nak tinggal kat kawasan tu. Hari pertama dia berpindah ke situ, dia dapati rumah itu dah siap dengan perabot. Jadi senanglah hati dia sebab tak perlu beli semua, sebab dah siap, tinggal bawa pakaian je lah kan. Dia pun memeriksa bilik tidur. Memang cantik sebab katil, almari, meja solik dan meja menulis pun ada. Pendek kata, memang lengkap lah kondo tu. Yang menjadi kegilaan Ina adalah cermin misteri yang berada di tandas biliknya tu. Nak buang sebab mak dia pernah pesan. Pada mulanya memang dia nak buang sebab mak dia pernah pesan, kat rumah jangan letak cermin banyak-banyak. Dia tak tahu kenapa mak dia pesan macam tu. Tapi kerana cermin tu begitulah cantik dan menarik minat Ina ni, dia tak jadilah buang. Cermin tu memang besar. Sebab dia cakap dengan aku cermin tu boleh nampak satu badan dia. Aku lah tu kan, sebab cermin besar tentu harga pun besar lah kan. Malam pertama dia tidur kat rumah tu, dia dapat rasakan ada benda yang tak kena. Sebab perasaan dia rasa rumah ni something wrong somewhere. Sebab dari waktu asar tadi dia tercium bau yang sangatlah busuk. Macam bau najis pun ada. Puas dia cari kat seluruh pelosok rumah, tapi apa pun tak ada. Rumah tu memang bersih, mana pula datang bau busuk tu. Dia pun bertambahlah hairan sebab bau tu makin lama makin busuk dan buatkan dia tak selesa. Aku lupa pula nak inform, Ina tinggal seorang-seorang je kat rumah kondo tu. Tu yang bertambah seram si Ina ni. Tapi dia gagahkan juga diri untuk membaca ayatul kursi. Sebab dia memang selalu baca ayat kursi sebelum dia tidur. Ina baca 7 kali, lepas tu dia terus tidur. Bukan hari tu je dia bau benda busuk tu, tapi hampir setiap hari. Sehingga dia terpaksa pakai mask yang tutup mulut kat hidung tu. Itu bab bau busuk. Dan yang ini berkenaan cermin misteri yang berada dalam tandas Ina tu pula. Dia dapat rasakan sesuatu yang pelik pada cermin misteri ni. Sebab hampir setiap kali dia melihat cermin tu, dia mendapati ada bayangan seorang wanita sedang berdiri di sebelahnya. Wah, aku pun takut bila dengar Ina cerita kat aku pasal cermin misteri tu. Pernah juga dia buka cermin tu dan letak kat bilik stor. Tapi sekali lagi Ina terkejut sebab cermin misteri tu boleh berada kat tempat asal tadi. Dia beristighfar banyak-banyak masa tu sebab memang dia tak percaya dengan apa yang dilihat. Cermin misteri itu juga seperti boleh berkata-kata.
Ni aku tak tahulah imajinasi dia ataupun kisah benar yang dialami si Ina ni. Kadang-kadang bila tengah malam dia nak pergi tandas, dia macam perasan yang di bahagian tepi cermin misteri tu mengeluarkan darah dengan bau yang hanyir lagi. Kerana tak tahan dengan gangguan-gangguan misteri tu, dia pun pulang ke rumah ibunya di Kepong. Sampai situ je si Ina ni cerita dekat aku. Kata orang yang menceritakan pengalaman ni. Setelah lebih 2 bulan Ina tak hubungi aku pun telefon lah ibu dia nak tanya khabar dia sihat ke tak. Punyalah aku terkejut sebab mak si Ina ni cakap sekarang ni Ina ni terlantar sakit akibat mengalami sakit misteri. Mengikut kata ibu dia, selepas dia berpindah balik ke rumah ibunya tu, dia mengalami perubahan yang mendadak. Ina menjadi semakin pendiam, muram dan cepat marah. Akibat dari sikap ganjil. Sikap ganjil itu, dia telah diberhentikan kerja sian Ina kan. Ditambah pula dia sentiasa menangis seorang-seorang. Ibu dia pun risau sebab dia ni anak tunggal. Yang paling teruk, seminggu sebelum aku telefon tu, Ina mengamuk macam orang gila dan sering menyebut, "Aku takut tengok cermin tu lah," katanya. Sehingga memaksa ibunya membuang semua cermin dekat rumah dia. Dah puas ibu ni berikhtiar untuk berubat, tapi semua gagal dan sia-sia. Sehingga badan Ina ni ditubuhi bisul yang besar-besar di seluruh badan dia. Sehingga kini aku tak tahu apakah sebenarnya yang dialami oleh Ina sehingga dia bertukar menjadi begitu teruk. Sekarang ni aku dah lama tak dengar berita mengenai Ina lagi. Aku doakanlah dia semoga cepat sihat dan sentiasa dilindungi Allah SWT. Amin. Apa yang terjadi pada Ina memang sangat misteri sehingga ke hari ini. Sekian. Terima kasih.